Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat malam semua. Hari ini kita akan sambung apa yang kita buat pada kelas yang lepas. Okey, kita akan buat soalan set soalan yang kedua. Kita buka kita punya browser, okey, dan kita type www.dpcom.com.my. Okey, kemudian kita pergi dekat bahagian latihan. Okey, dekat bahagian latihan ni dia ada banyak set soalan. Kita buat set soalan yang kedua iaitu set contoh masalah. Okey. Okey, kita sambung Pada kelas yang lepas kita buat soalan tentang guli. Pada kelas yang lepas kita gunakan formula untuk cari bilangan guli warna merah dan juga formula untuk cari bilangan guli warna biru bagi mendapatkan jumlah guli. Okey. Sebenarnya untuk satu soalan dia ada banyak cara. Dia ada banyak cara untuk kita selesaikan dia. Kalau kita baca semula soalan yang kita buat pada kelas yang lepas, okey, output yang dia nak kita cari sebenarnya adalah jumlah guli. Okey, yang ni output yang dia nak cari. Dan sebenarnya dia tak minta pun kita cari bilangan guli warna biru dan bilangan guli warna merah. Okey. Bilangan guli warna biru dengan warna merah ni dia tak minta pun kita cari. Jadi sebenarnya kita masih boleh jawab soalan ni tanpa kita ketahui bilangan guli warna merah dengan guli warna biru. Okey, jadi macam mana kita nak buat? Okey, soalan ada bagi tahu guli berwarna merah nisbah guli berwarna hijau nisbah guli berwarna biru adalah bersamaan dengan 2 nisbah 3 nisbah 5. Okey. Katakanlah kita tak nak cari bilangan merah, tak nak cari bilangan biru. Okey, macam mana kita nak cari bilangan jumlahnya? Okey. Jadi kita tahu daripada maklumat yang diberi kita tahu guli berwarna hijau. Okey, guli berwarna hijau nisbah jumlah guli. Okey, guli berwarna hijau nisbah jumlah guli adalah bersamaan dengan 3 nisbah 10. Okey, jadi daripada sini kita tahu jumlah adalah bersamaan dengan jumlah bahagi hijau bersamaan dengan 10 bahagi 3. Jadi jumlah guli adalah bersamaan dengan 10 bahagi 3 kita darabkan dengan H. Okey, jadi kita juga boleh gunakan formula ni. Kita juga boleh gunakan formula ni untuk dapatkan jumlah guli. Jadi boleh nampak sebenarnya untuk jawab satu-satu soalan ni dia ada banyak cara dan tak semestinya kita gunakan satu cara je kita boleh gunakan cara yang berbeza. Yang penting jawapan dia betul. Okey, saya tunjukkan macam mana kalau kita pakai jawapan ni kita nak tulis macam mana. Okey, jadi dekat sini kita dah tak perlu cari merah dengan biru. Kita terus cari jumlah. Jadi daripada input kita letak jumlah. Jumlah adalah bersamaan dengan 10 bahagikan dengan 3 kita darabkan dengan hijau. Nampak daripada beberapa baris arahan kita pendekkan dia menjadi satu arahan. Okey, jadi lepas dah siap kita terus run. Okey. Kita run kod. Nampak dia betul untuk semua test case. Jadi kita boleh gunakan banyak cara untuk jawab
satu soalan yang sama. Okey. Jadi sekarang ni kita akan sambung ke soalan yang seterusnya. Okey. Cara nak pergi kepada soalan yang lain, kita klik kepada link tengah-tengah ni. Okey, bila kita klik pada link tengah-tengah ni, dia akan patah balik ke senarai soalan. Okey, klik link tengah-tengah ni. Okey, dia patah balik ke senarai soalan. Okey. Sekarang untuk soalan yang kedua. Okey. Jadi soalan kedua ni sebenarnya ideanya daripada kawan saya, daripada Kota Kinabalu. Saya hanya ubah suai soalan yang dia buat. Okey. Dan jadikan soalan tu lebih susah. Okey. Jadi soalan mengatakan Johan Johari ingin mengeluarkan wang tunai dalam sebuah mesin ATM. Okey, diketahui mesin ATM yang digunakan oleh Johan Johari itu hanya mempunyai wang kertas RM50 dan RM10 sahaja. Okey, diketahui juga bilangan maksimum wang kertas yang dikeluarkan oleh mesin ATM. Okey, setiap kali dia buat pengeluaran adalah 5 keping. Okey, jadi contohnya jika Johan Johari ingin mengeluarkan RM1,200, mesin ATM akan memberikan wang kertas RM50, not RM50 sebanyak 23 keping dan wang not RM10 sebanyak 5 keping. Okey, ingat mesin tu dia akan keluar selain daripada not 50, dia juga akan keluarkan not 10. Dan maksimum not 10 yang dia akan keluarkan adalah 5 keping. Dia tak akan keluar lebih daripada 5 keping. Jadi macam mana dia kira? Jadi RM1,200 ni sama dengan 23 keping darab dengan 50 tambah dengan 5 keping darab 10. Okey. Jadi untuk soalan yang ni, kita kena gunakan pen dengan kertas. Nak jawab dia kena guna pen dengan kertas untuk kita cari dia punya pattern. Okey, jadi yang ni trik dia. Trik nak selesaikan soalan ni, kita kena buat pengecaman corak ataupun pattern recognition. Okey, nak buat pengecaman corak mudah sahaja. Kita bermula dengan bentuk yang paling mudah. Untuk buat pengecaman corak, kita bermula dengan bentuk yang paling mudah. Okey, jadi saya buka pen sekejap. Okey. Okey, jadi kita buat beberapa pengiraan. Jadi bermula dengan katakanlah dengan RM50. Okey. Kalau kita nak keluarkan RM50, okey. Yang ni not 10. Okey, satu lagi dia ada not 50. Okey. Soalannya, kalau kita nak keluarkan not RM50, berapakah keping not RM10 dan berapa kepingkah not RM50 akan dikeluarkan oleh mesin? Siapa boleh tolong jawab? Okey, berdasarkan apa soalan dia tadi, sir? Okey, berdasarkan info dia bagi, dia kata mesin ATM ni akan mengeluarkan duit RM10 maksimum 5 keping. Okey, dan selain daripada not RM10, dia akan keluarkan not RM50. Okey, boleh faham tak soalan dia? Jadi input bagi program adalah nilai duit yang dia nak keluarkan. Yang tu input bagi program. Dan output bagi program yang dia nak ialah bilangan keping not RM10 dan not RM50. Okey, tak apa. Kita teruskan baca soalan untuk lebih faham. Okey, yang ni penerangan dia dekat atas. Okey, kemudian dia kata diberi RMX. Diberi RMX iaitu jumlah yang ingin dikeluarkan oleh Johan Johari. Okey, yang ni merupakan input. Dan anda dikendaki mengira bilangan A dan B. Okey, dan A ni merupakan not wang kertas RM50 dan B adalah not wang kertas RM10 yang akan dikeluarkan oleh mesin ATM tersebut. Okey, jadi dikatakan X ni adalah input iaitu wang yang ingin dikeluarkan dan nilai bagi X adalah dalam gandaan 10.
Maknanya mesin ATM tu tak boleh nak keluarkan duit RM23. Contohnya kita masukkan kita punya kad, kita nak keluarkan RM23. Tak boleh. Sebab mesin ATM tu hanya boleh keluarkan nilai duit dalam gandaan 10. Sebab ni benda ni dia dah bagi dalam constraint. Okey, jadi nilai input tu mesti gandaan 10. Okey, bermula dengan RM10, 20, 30 dan seterusnya. Nilai paling tinggi dia boleh keluarkan adalah RM2,000. Okey. Jadi input kita adalah antara 10 hingga 2000 dan dia adalah gandaan 10. Okey. Yang ni tentang input dan dia kata output. Output format adalah dua integer A dan B, dua integer A dan B yang masing-masing mewakili bilangan kertas RM50 dan bilangan wang kertas RM10. Okey, maknanya contohnya macam ni. Bila RM80 bila RM80 mesin akan keluarkan not RM50 tu, dia akan keluarkan satu keping. Okey, dan dia akan keluarkan not RM10 tu sebanyak 3 keping. Okey, sebab tu output dia dapat 1,3. 1 ni merupakan bilangan not RM50. 3 ni merupakan bilangan not RM10. Okey. Jadi kalau macam kita kurang faham tentang penerangan yang dia bagi dekat atas, dia punya hint dia, kita tengok sampel output dengan sampel input, sampel input output kita tengok kat situ. Okey. Jadi kita tengok sampel output yang kedua. Okey. Kalau user ataupun Johan Johari tu ingin keluarkan RM20, katakanlah dia nak keluarkan RM20, jadi bila dia keluarkan RM20, not RM50 yang akan dikeluarkan oleh mesin adalah kosong, keping. Okey, kosong keping, dan not RM10 yang akan dikeluarkan oleh mesin adalah 2 keping. Okey, sebab tu output dia akan dapat 02. Boleh? Yang ni nilai kosong ni sebenarnya berapa bilangan not RM50, nilai 2 ni ialah berapa bilangan untuk not RM10. Okey. Boleh faham soalan? Ya. Jadi kita boleh pakai for loop kan sir untuk identify berapa banyak wang RM10 dia nak keluarkan dengan berapa banyak wang RM50 dia nak keluarkan. Sebenarnya yang ni tak perlu pakai for loop pun, tak apa sebenarnya. Nak pakai for loop boleh, tapi dia macam agak leceh. Sebenarnya ada cara yang lebih mudah. Cara lebih mudah, kita bahagi saja. Kita bahagi dengan 50 ataupun bahagi dengan 10. Okey. Jadi sebelum kita fikir nak guna loop ke, nak guna if else ke apa ke, sebelum kita fikir benda tu, nak guna apa structure yang untuk jawab soalan ni, sebelum kita fikir structure, kita fikir dulu ataupun kita tengok dulu dia punya pattern. Okey, daripada pattern yang kita dapat baru kita fikir. Okey, untuk jawab pattern ni nak guna if else ke, nak guna loop ke, nak gabungkan if else dengan loop ke, okey, ataupun apa-apa structure yang kita nak guna. Okey, kita fikir selepas kita dapat pattern. Boleh kita cuba dapatkan pattern dulu. Daripada pattern kita dapat tu, baru kita tentukan nak pakai apa. Okey, sekarang ni kalau RM50 daripada soalan tu, berapa keping not RM50 dan berapa keping not RM10? Okey, tengok sekali lagi. Output yang dia nak adalah dalam bentuk not RM50 dulu. Yang ni not RM50, yang ni merupakan not 10. Okey, maknanya dia nombor pertama ni maknanya akan mewakili not RM50 dan nombor kedua ni mewakili not RM10. Okey. Jadi untuk soalan untuk pattern ni saya ubah sikit Saya ubah kedudukan supaya dia sama macam output yang soalan nak. Sekejap Okey.
Jadi not RM50. Lepas tu berapa keping not RM10. Okey. Jadi untuk soalan ni saya bagi lebih mudah supaya boleh nampak. Katakanlah kita nak keluarkan RM40. Okey, katakanlah Johan Johari tu nak keluarkan RM40. Jadi berapa keping not RM50 yang mesin akan keluarkan? Yang ni dia akan keluarkan kosong. Okey, not RM10 dia akan keluarkan 4. 4 keping. Okey, yang ni mudah Contoh yang mudah. Dalam pattern matching dalam teknik pattern matching kita mulakan dengan yang paling mudah yang kita boleh mula. Okey. Paling mudah kita boleh mula contoh RM40 lah Okey, kalau nak mulakan dengan RM10 pun boleh, tapi panjang sikitlah. Saya terus potong kepada RM40. Okey. Kalau dia nak keluarkan RM50, berapa keping not RM50 dan berapa keping not RM10 yang mesin akan keluarkan? Sir, dia keluarkan terus RM50 tu satu keping sir. RM10 tu tak ada. RM50 satu keping, RM10 ni tak ada. Okey, kalau awak jawab macam ni, maknanya awak salah faham soalan. Okey, cuba baca semula soalan. Soalan kata, maksimum not RM10 dia akan keluarkan sebanyak 5 keping. Maknanya dekat sini, yang ni dia akan keluarkan kosong, yang ni dia akan keluarkan 5. Okey, tengok contoh yang dia bagi. Saya ulang balik Okey, tengok contoh yang dia bagi dekat atas ni. Okey. Dia nyatakan bilangan maksimum wang kertas RM10 yang akan dikeluarkan adalah 5 keping dan dia bagi contoh. Okey, kalau 1200 dia tak keluarkan 24 keping. Dia tak keluarkan 24 keping dia akan keluarkan 23 keping not RM50 dan 5 keping not RM10. Boleh faham? Nampak tak? Sebab tu dalam penyelesaian masalah kita kena baca soalan tu 2-3 kali. Sebab kali pertama kita baca kadang-kadang kita macam faham tak faham tu sama banyak. Okey, kalau kita faham tak faham sama banyak, apa yang kita perlu buat? Okey, teknik dia kita kena baca soalan yang sama untuk kali yang kedua. Kalau kali kedua juga kita masih ya. Saya keliru sikit sir. Kenapa dia nak keluarkan dulu yang RM10 tu dulu ke sir? Baru dia ambil RM50 tu. Kalau ikut soalan dia akan buat macam ni. Dia bergantung kepada soalan sebenarnya. Bukan situasi sebenar lah. Kalau ikut soalan ni, dia akan kata maksimum RM10 dia akan keluarkan sebanyak 5 keping. So lepas dah habis 5 keping RM10 tu baru wang kertas yang RM50 tu boleh keluar. Betul-betul. So kalau contohnya tapi dia letak 23 keping RM50 lepas tu tambah 5 keping RM10 sir. Betul. Sebenarnya 23 keping RM50 ni baru 1,150 yang ni. Dia masih belum cukup 1,200. Boleh tak? Oh, dia keluarkan wang yang paling nilai dia paling sikit dulu ya sir. Kalau ikutkan soalan ni, logiknya macam tu. Dia ikut soalan lah, dia nak keluarkan wang yang mana dulu. Sebab soalan mungkin berubah, soalan mungkin tak sama. Jadi bila kita jawab berdasarkan apa yang soalan nak. Bukannya kita jawab apa yang kita tahu. Kalau kita jawab ikut apa yang kita tahu, okey, mesin akan keluarkan 24 keping RM50. Yang ni kalau kita jawab ikut apa yang kita tahulah. Tapi kita kena jawab ikut apa yang soalan nak. Soalan kata,
Kalau 1,200 dia hanya keluar 23 keping sahaja, not RM50. Jadi masa kita faham jawab, sir. ha, Sebab dia kata diketahui juga bilangan maksimum wang kertas 10 yang dikeluarkan oleh mesin ATM untuk setiap kali pengeluaran adalah 5 ha, keping. So betul. setiap kali tu dia kena keluarkan dulu 5 keping tu, wajib keluar, lepas tu baru boleh ambil 50 tu. Tak semestinya 5 keping. Dia juga bergantung kepada nilai yang duit yang dikeluarkan. Contohnya kalau pengguna nak keluarkan RM80, dia tak akan keluarkan 5 keping RM10. RM10 dia hanya keluarkan 3 keping sahaja. Faham? Boleh Boleh. nilai not RM10 tu dengan not RM50 tu bergantung kepada nilai pengeluaran. Okey. Dia mungkin berubah, tak semestinya dia akan keluarkan 5 keping. Dia cuma kata bilangan maksimum 5 keping. Yang ni dia cuma kata bilangan maksimum lah. Mungkin dia boleh keluarkan kurang daripada 5 keping. Baik, sir. Boleh Boleh, Okey. sir. Jadi daripada sebab tu kita kena fahamkan dulu soalan sepatutnya. Kita kena fahamkan dulu soalan. Kalau kita macam kurang faham, kenapa dapat 23 keping? Kita baca sekali lagi. Okey. Kita kira 24 keping kan, dapat 23 keping. Okey, kenapa? Baca sekali lagi soalan. Bila kita baca soalan yang sama berulang kali, insya-Allah benda yang kita kurang faham tu dia akan faham sendiri. Okey. Biasanya macam tu kan dalam problem solving, biasanya kalau kita tak faham soalan, kita baca soalan tu untuk kali kedua. Kali kedua baca tak faham, kita baca soalan yang sama kali yang ketiga. Okey, nanti bila 3-4 kali kita baca soalan yang sama, insya-Allah kita akan faham apa yang soalan tu nak. Dan masa kita jawab, kita kena jawab ikut kehendak soalan. Macam mana soalan tu nak, kita jawab ikut kehendak soalan. Bukannya kita jawab ikut apa yang kita tahu. Kita jawab ikut apa yang soalan nak. Boleh? Okey. Jadi seterusnya, kalau RM50, okey, not RM50 dia akan keluarkan 0 keping dan not 10 dia akan keluarkan 5 keping. Sebab maksimum not RM10 dia akan keluarkan 5 keping. Okey. Kalau saya teruskan, katakanlah RM60. Okey. Kalau RM60, not RM50 dia akan keluar sekeping, not RM10 dia akan keluar sekeping. Okey. Dan kalau RM70, okey, not RM50 dia akan keluarkan 1 keping, RM10 akan keluar 2 keping. Okey. Dan kalau kita teruskan, contohnya kita ambil yang random, katakanlah RM100. Macam mana kalau RM100? Okey, kalau RM100, yang ni dia akan keluarkan sekeping, yang ni dia akan keluarkan 5 keping. Boleh nampak? Okey. Dan bagaimana kalau RM120? RM120 macam mana? Okey, saya ambil RM110 dulu. Kalau RM110 macam mana? Yang ni akan dapat 2, yang ni akan dapat 1. Okey. Kalau 120, sini akan dapat 2, sini akan dapat 2. Jadi boleh nampak pattern dia. Okey. Dan kalau saya teruskan, katakanlah saya ambil RM150. Okey, katakanlah saya ambil RM150, macam mana pula pattern dia? Okey, yang ni akan dapat 2, yang ni akan dapat 5. Okey, kalau 160? Kalau 160 tu 3 lah sir. Yang 50 tu 3. 3, yang ni akan dapat 1. 1. Okey. Jadi apa tujuan kita buat benda ni? Okey, tujuan kita buat benda ni adalah untuk kita cari dia punya corak. Untuk kita cari dia punya corak. Daripada corak dia, dia akan bantu kita untuk dapatkan idea sama ada nak gunakan loop ataupun nak gunakan if else ataupun apa-apalah, nak gunakan list ke apa ke. Okey, daripada mana idea tu kita dapat? Daripada pattern yang kita buat tadi. Jadi macam mana kita nak buat pattern matching? Kita mulakan dengan nilai yang paling simple, nilai yang paling ringkas terlebih dahulu. Okey, kita mulakan dengan nilai yang mudah.
Okey, kita mulakan dengan RM40 dan makin lama kita teruskan tambah menjadi nilai yang semakin sukar, semakin sukar, semakin sukar. Okey, dan daripada situ kita akan dapat kita punya corak. Kita dapat kita punya corak. Boleh faham setakat ni? Dapat tak? Pengecaman corak. Okey, teknik pengecaman corak ni salah satu teknik daripada 4 pemikiran computational. Yang ni teknik yang biasa kita guna dalam kelas. Biasanya dalam kelas tingkatan 2, tingkatan 3, cikgu-cikgu akan ajar dalam sekolah tingkatan 2 dan 3, dalam kelas ASK cikgu akan ajar tentang pengecaman corak. Okey, kita mulakan dengan bentuk yang mudah dan kita teruskan sehingga dapat bentuk yang lebih susah, dan daripada situ okey, mula kita saya tulis mula kita mulakan ni teknik pattern recognition ataupun teknik pengecaman corak. Okey, caranya kita mulakan dengan nilai yang paling mudah. Okey. Jadi saya mulakan dengan nilai yang paling ringkas ataupun nilai yang paling mudah. Yang nombor 2, apa kita buat? Kita teruskan nilai yang semakin besar. Semakin besar ataupun semakin susah. Jadi dalam pattern matching, kita tak ambil nilai yang random. Contohnya kita tak ambil nilai yang 1200 terus. Ataupun kita ambil nilai 70, kita tak ambil nilai yang 230 secara random. Tak. Kita mulakan dengan nilai yang paling mudah. Kita tak ambil nilai yang random. Okey, sebab kalau kita ambil nilai yang random, nanti susah kita nak dapat pengecaman corak. Jadi untuk kita dapatkan pengecaman corak, kita mulakan dengan nilai yang paling ringkas. Dan nilai yang paling ringkas tu kita tambah sikit-sikit menjadi nilai dia semakin besar ataupun semakin susah. Okey, lepas nombor 3, apa yang kita buat? Kita cari corak yang ada. Okey. Jadi selepas kita senaraikan beberapa nilai, kita cuba kaitkan nilai-nilai yang kita senaraikan tadi. Okey, nilai yang atas dengan nilai yang bawah kita cuba kaitkan dan cari apakah dia punya persamaan dan apakah dia punya perbezaan. Okey. Lepas kita cari dia punya corak, barulah kita buat kesimpulan. Okey, kita buat kesimpulan tu last kali lah. Okey. Dan ni teknik yang biasa kita guna dalam problem solving. Dalam apa-apa pertandingan yang melibatkan soalan kebat, biasanya kita gunakan teknik ni. Okey. Jadi sekarang kita dah nampak dia punya nilai-nilai dia. Okey, apa dia punya pattern yang kita nampak dekat sini? Apa pattern yang ada? Ada siapa-siapa boleh bantu? Pattern dia, kita tengok kepada gandaan RM50. Dia ada 2 pattern yang berbeza. Okey. Kalau saya highlightkan gandaan RM50, cuba tengok. Okey. Okey, pattern dia yang pertama, pada gandaan RM50, not RM10, dia akan keluar 5 keping. Okey. Persamaan dia kalau kita perasan yang ni, 5, 5, 5. Boleh nampak? Jadi setiap kali Johan ingin keluarkan duit dengan amount gandaan RM50, dia akan dapat 5 keping not RM10. Boleh? Okey. Jadi jika bukan gandaan 50, dia akan dapat not RM10 kurang daripada 5. Okey. Contohnya 40. Dia dapat not RM10 kurang daripada 5. Kalau RM60 sekeping, RM70 2 keping. Okey. Jadi untuk nilai yang bukan gandaan 50, dia akan dapat kurang daripada 5. Tu dia punya pattern. Okey, jadi dekat sini ada dua case. Case yang pertama saya tulis Case yang pertama adalah untuk gandaan 50. Okey, untuk gandaan 50, apa yang berlaku?
RM10 tu dia akan dapat 5 keping. Okey. Kes yang kedua untuk bukan gandaan 50. Sekejap. Bukan gandaan 50. Okey, jadi yang bukan gandaan 50 tu RM10 tu bergantung kepada nilai lah. Jadi RM10 tu yang dia akan dapat akan kurang daripada 5 keping. Okey. Jadi bila ada dua kes yang berbeza, cara paling mudah untuk selesaikan soalan ni adalah dengan menggunakan if else. Boleh nampak dia punya idea? Dapat tak? Soalan ni memang susah sikit. Sebab asalnya soalannya mudah je kawan saya buat. Saya pergi tambah lagi soalan jadi dia makin susah. Okey. Nampak ada dua kes ada dua kes yang berbeza. Okey, jadi daripada sini kita dah dapat buat dia punya kita dah dapat kena pasti dia punya corak. Jadi daripada dia punya corak tu barulah kita buat coding Okey, jadi kita nak tahu berapakah bilangan 50 dan berapakah bilangan 10. Okey. Sekejap. Okey. Yang ni kita tahu RM10 akan jadi 5 keping. Jadi bagaimana pula dengan RM50? Berapa keping? RM50 berapa keping? Okey, yang ni kita cuma nampak pattern yang RM10 kan. Okey. Jadi kita nak tahu RM50 berapa keping. Jadi untuk kes yang pertama, macam mana kita nak kira RM50 tu dapat berapa keping? Ada siapa-siapa boleh bantu? Apa sih? Okey. Kita nampak corak untuk not RM10. Okey. Macam mana kita nak dapat not RM10? Sekejap saya tulis dengan lebih mudah. Mungkin tak nampak sangat Saya tulis kat tepi ni. Okey. Sekejap. Okey, kita ada dua kes yang berbeza. Kes satu yang mana duit tu gandaan 50. Okey, jika gandaan 50, kita tahu not 10, okey, bilangan not 10 adalah bersamaan dengan 5 keping. Boleh setakat ni? Dapat tak? Okey, untuk kes yang kedua, okey, yang mana gandaan bukan 50. Okey. Jadi untuk gandaan bukan 50, bagaimana dengan bilangan not RM10? Macam mana kita nak kira? Macam mana? Ada siapa-siapa boleh bantu? Kurang daripada 5 keping. Kita tahu kurang daripada 5 keping, tapi nilai yang sebenar tu macam mana kita nak dapat? Kita guna modulo. Ya, betul. Okey, quotient Z. Okey. Kita boleh gunakan modulo. Jadi apa yang kita ambil? Katakanlah yang dimasukkan tadi adalah X. Katakanlah nilai yang ingin dikeluarkan adalah X. Jadi bilangan RM10 adalah bersamaan dengan X tadi. Kita modulokan dengan 50. Okey, maknanya kita ambil contohnya 1200. Okey. Kalau kita modulokan dengan 50, remainder dia kita akan dapat 0. Okey. Tapi
Untuk 1200 tak boleh pakai modulo. Kenapa tak boleh pakai modulo? Sebab dia adalah dalam kes 1. Jadi untuk kes 1 tak boleh pakai modulo. Kita terus bagi 5 keping untuk RM10. Boleh faham? Okey, jadi untuk modulo ni hanya boleh diguna pakai yang mana duit tu bukan gandaan 50. Jadi sebagai contoh, katakanlah duit tu RM80. Jadi kalau RM80 kita modulukan dengan 50. Okey, sini akan dapat 1, akan dapat 50, sini akan dapat berapa? Akan dapat 30. Jadi kita bukan nak dapat 30, kita nak dapat 3 keping. Jadi macam mana kita nak jadikan 30 ni kepada 3 keping? Kita kena bahagikan dengan 10. Jadi sebenarnya bilangan RM10 sebenarnya adalah nilai yang dia nak keluarkan modulo dengan 50. Okey. Selepas kita modulukan dengan 50, kita kena bahagikan dengan 10. Sebab kita nak kira bilangan keping, bukannya nak kira apa? Bukannya nak kira berapa baki, nak cari berapa keping. Okey, jadi kita kena bahagikan dengan 10. Okey, yang tu untuk bilangan bilangan RM10. Bagaimana dengan bilangan RM50? Okey, yang ni pattern yang pertama ni pattern yang pertama. Pattern yang kedua, kita cari pattern untuk RM50. Bagaimana dengan RM50? Okey. Kalau sekejap, silap. Okey. Kalau gandaan 50, bilangan RM50 nak dapat macam mana? Okey, mungkin susah kan? Kalau susah kita tinggalkan dulu, kita buat yang mudah. Okey, kalau bukan gandaan 50, macam mana kita nak dapat bilangan RM50? Satu lagi, dalam penyelesaian masalah, jika ada beberapa masalah yang berbeza, okey, jika ada beberapa masalah yang berbeza ataupun masalah yang kompleks, kita leraikan masalah tu. Kita gunakan teknik leraian. Okey. Tadi kita gunakan teknik pattern recognition ataupun pengecaman corak. Okey, yang ni adalah teknik leraian. Dalam teknik leraian, masalah yang besar kita pecahkan kepada beberapa masalah yang kecil. Lepas kita pecahkan masalah yang besar kepada selepas kita pecahkan masalah yang besar tadi kepada beberapa masalah yang kecil, kita selesaikan masalah yang mudah terlebih dahulu. Sebagai contoh yang ni, untuk cari RM50, kita pecahkan kepada 2. Okey. Dan selepas kita pecah kepada 2, kita selesaikan yang mudah dulu. Jadi antara atas dengan bawah, yang mudah adalah yang bawah sebenarnya. Jadi macam mana nak cari not RM50? Nak cari not RM50 adalah kita gunakan floor, kita gunakan floor division. Jadi kalau kita ada 80, okey, nak tahu berapa keping RM50, kita bahagikan dengan 50 tanpa kita ambil kira dia punya remainder. Jadi sini akan dapat 1, okey, sini akan dapat 50, sini akan dapat 3. Okey, 30. Yang ni kita akan dapat 1.6 Bila kita bahagi kita akan dapat 1.6. Jadi 1.6 ni kita ambil dia punya floor. Kita akan dapat 1. Boleh nampak? Jadi untuk dapat RM50 kita gunakan floor division. Okey, biasanya dalam kelas cikgu akan ajar tambah, tolak, darab, bahagi. Yang ni yang biasa yang cikgu ajar dalam kelas lah. Lepas tu dia ada power, ada kuasa. Okey, dan kita selain daripada bahagi biasa, kita juga ada integer division. Integer division dengan float division tak sama. Ni kita kena tahu. Kalau kita nak masuk pertandingan programming, kita kena tahu apa beza antara float division dengan integer division. Float division dengan integer division tak sama. Dan integer division juga dikenali. Integer division juga dikenali sebagai
floor division. Okey. Jadi apa yang berlaku dalam floor division? Kita bahagikan dua nombor dan kita ambil dia punya floor. Bila kita ambil dia punya floor, dia punya nombor perpuluhan tu kita akan buang terus. Saya bagi contoh yang lebih mudah. Contohnya macam ni. Katakanlah saya ada 10, saya bahagikan dengan 4 dan saya ambil dia punya floor. Okey, jadi 10 bahagi 4 kita akan dapat 2.5. 2.5 kita ambil dia punya floor, kita akan dapat 2. Okey. Yang ni merupakan simbol bagi floor function. Apa yang floor function ni buat? Dia akan ambil nilai integer yang kurang atau sama dengan nilai tersebut. Jadi integer yang kurang atau sama dengan 2.5 adalah integer 2. Okey. Dan floor function ni dia tak sama dengan round function. Pelajar kena ingat floor function dengan round function. Okey, merupakan dua perkara yang sangat berbeza. Untuk round function, kalau 2.5 kita ambil round. Okey, 2.5 kita ambil round, dia akan dapat sama dengan 3. Tapi kalau floor function, dia akan dapat 2. Dia tak akan dapat 3. Okey, saya bagi contoh yang lain. Katakanlah 3.8. 3.8 kalau floor, kita akan dapat 3. Tapi kalau kita round ataupun kita bundarkan 3.8, kita akan dapat 4. Nampak kan beza antara floor dengan round. Okey, setakat ni ada apa-apa soalan? Tak ada Okey, jadi kalau tak ada soalan, okey, saya padam balik Dah contoh banyak sangat ni. Okey. Jadi untuk RM50, macam mana kita nak kira? Kita gunakan ambil nilai X. Okey. Kita ambil nilai X. Kita floor divisionkan dia dengan 50. Okey. Yang ni untuk dapatkan nilai not RM50. Nak tahu berapa keping, kita gunakan formula yang ni. Okey, bagaimana pula dengan kes yang pertama? Untuk kes yang pertama, macam mana nak dapat ni not 50? Betul. Jadi untuk kes yang pertama, formula dia sama juga. Kita gunakan floor division. Tapi kali ni kita kena tolak dengan 1 keping. Nampak? Jadi kalau RM50, kalau contohnya kalau 100 contohnya kalau 100. Okey, kalau saya kira 100, kita ambil floor division 50. Okey, kita akan dapat 2.0. 2.0 floor adalah bersamaan dengan 2. Jadi 2 ni kita kena tolak dengan 1. Sebab tu dekat sini dia akan jadi sekeping. Kenapa kena tolak dengan 1? Sebab RM10 dah dapat 5 keping. Okey. Jadi bila RM10 dah dapat 5 keping, okey, bilangan not RM10 tu kita kena tolak dengan 1. Okey. Boleh dapat dia punya cara penyelesaian dia? Ada apa-apa soalan tak setakat ni? Cikgu. Ya. Untuk floor division kan kalau negatif punya nombor sama juga ke? Floor division negatif punya nombor. Dia akan dapat nilai integer negatif lah. Contohnya macam ni. Kalau kita ambil contohnya negatif 3, floor division 2, kita akan dapat apa? Kita akan dapat
negatif 1.5. Okey. Jadi negatif 1.5 kita pergi pada flow function dia akan dapat berapa cikgu? Akan dapat negatif 1. Tak. Dia akan dapat Oh. negatif 2. Dia akan dapat integer less than or equal to nilai yang dia flow function. Jadi nilai yang dia flow function ialah negatif 1.5. Jadi dia akan ambil integer yang kurang atau sama dengan nilai tersebut. Jadi Okey, faham. nilai yang kurang daripada negatif 1.5 adalah negatif 2. Okey. Bagaimana kalau saya ambil contoh yang lain takut ada yang kurang jelas. Okey, contoh yang lain, katakanlah saya ambil 6. Saya flow function dengan 2. Okey, 6 flow function 2 kita akan dapat 3. 3 flow function kita akan dapat berapa? Kita akan dapat 3 juga. Okey, sebab dia akan ambil integer yang kurang atau sama dengan nilai yang dia flow function tadi. Okey, boleh tak setakat ni? Okey, tak ada soalan Okey, jadi bila kita dah dapat dia punya pattern, okey, barulah kita transfer benda ni menjadi coding Kita transfer benda ni menjadi coding. Okey, yang ni untuk Python kita gunakan simbol ni untuk buat floor division. Tapi kalau untuk gunakan C atau Java, tuan-puan boleh Google. Boleh Google macam mana nak buat floor function dalam Java atau dalam C++. Yang ni kepada pelajar yang nak gunakan Java atau C++, dia guna dia guna sinteks yang lain. Yang ni merupakan sinteks dalam Python. Untuk kelas ni saya akan tunjukkan sinteks yang Python. Okey, jadi kita transfer pada coding. Jadi macam mana kita nak buat? Kita buka IDLE. Kita buka IDLE. Okey. Kita buat coding. Okey. Yang pertama dia akan masukkan nilai duit. Jadi kita buat X set kepada int input. Okey. Masukkan pengeluaran. Okey. Dan kemudian kemudian apa kita kena buat? Kita terus gunakan if else. Jika X adalah gandaan 50. Macam mana kita nak tahu X adalah gandaan 50? Kita gunakan modulo. Jika X modulo 50 sama dengan 0. Okey, ni maknanya jika X ni boleh dibahagikan dengan 50. Okey, apa yang berlaku jika X boleh dibahagikan dengan 50? Okey, tengok balik kita punya kira-kira tadi. Kita akan dapat 50 kepit 50 not 50 ialah X floor division 50 tolak dengan 1. Jadi kita buat kita punya coding, maknanya not 50 adalah bersamaan dengan X floor division 50 ditolak dengan 1. Kenapa ditolak dengan 1? Okey, kita tolak dengan 1 sebab RM10 akan dapat, not RM10 akan dapat 5 keping. Sebab tu kita tolak dengan 1. Okey, bagaimana dengan not RM10? Not RM10 adalah bersamaan dengan 5. Okey, ingat bila dapat gandaan 50, dia dah dapat 5 keping untuk not RM10. Okey, bagaimana dengan gandaan yang lain? Gandaan yang selain daripada 50 ni. Untuk gandaan yang lain, kita akan dapat not 50. Okey, kita akan dapat X ni, kita ambil floor division 50. Okey, dan bagaimana dengan not 10? Not 10 ni kita dapat daripada, kita ambil nilai X, kita modulokan dengan 50. Okey, remainder dia kita kena bahagi dengan 10. Sebab apa kita kena bahagi 10 tadi? Sebab dia bukan nak tanya baki, dia nak tanya berapa keping. Jadi untuk tanya berapa keping, okey, kita kena bahagikan dengan 10 tadi. Okey, dah dapat apa yang kita buat, kita print jawapan. Jadi kita akan print
not 50 dan kita akan print not 10. Okey, dah siap, kita save. Okey, contohnya kita save sebagai set nombor 2, soalan nombor 2. Okey, sekejap. Okey, set nombor 2, soalan nombor 2. Kemudian kita run, kita run kita punya coding. Okey, contohnya masukkan pengeluaran. Okey, kita test dulu gandaan 50. Contohnya 150. Dia akan dapat 25. Okey. Dan kita test sekali lagi gandaan 50 yang lain. Contohnya 1200. Kita akan dapat 235. Okey, nampak Okey, kalau kita run sekali lagi, kita masukkan pula gandaan bukan 50, contohnya 80. Dia akan dapat 13.0. Okey, jadi 13.0. Sebenarnya kita boleh buang point 0 ni. Nak buang point 0 ni, kita gunakan apa? Kita gunakan general format. Kita gunakan general format. Jadi kalau kita tak nak point 0 ni, kita buat format kat sini. Jadi dalam Python dalam Python kita ada general format. Okey, format kepada G. Okey. Dan kita cuba run sekali lagi. Kita cuba masukkan 80 sekali lagi. Okey, dia akan dapat 13 dia akan dapat 13. Dia akan buang point 0 kat belakang tu. Okey, kita run sekali lagi. Bagaimana sekejap. Kita run sekali lagi. Okey, bagaimana kalau kita keluarkan 180? Kita akan dapat 3 keping not 50 dan 3 keping not 10. Okey. Boleh nampak macam mana kita dapat jawapan? Dapat tak? Okey, bila dah siap, macam mana kita buat? Kita copy. Kita copy jawapan kita dan kita masukkan dalam HackerRank. Okey, kita paste dekat sini. Okey, selepas kita paste, kita run dulu dekat HackerRank pula. Tadi kita run dekat ID, kita punya IDE. Okey, run dekat IDE tak ada masalah. Tapi kita kena cuba run dekat HackerRank juga, nak tengok kod-kod ada error dekat HackerRank. Okey, tak ada error kat sini. Yang dia tak ada error tapi cuma tak lepas test case. Error tak ada tapi output dia tak sama. Jadi kita kena buang dia punya input prompt sebab HackerRank dia tak mau input prompt ni. Jadi apa yang saya kena buat, saya jadikan dia sebagai comment. Okey, saya just gunakan input function. Okey, dan saya run sekali lagi saya punya code. Okey. Sekarang ni dia dah betul untuk semua test case. Bila dah betul untuk semua test case, baru kita submit kita punya jawapan dalam. Okey, ingat jawapan kita kena submit dulu. Jangan kita ingat dah run dah siap dah. Run tu belum siap lagi. Run tu cuma nak testing kita punya coding je. Lepas kita testing kita punya coding, kita kena submit kita punya solution. Lepas kita submit kita punya solution, barulah kita dapat markah. Selagi tak submit, selagi tu kita tak dapat markah. Okey, dah submit. Okey, dah semua betul. Kita klik pada link yang tengah-tengah ni untuk patah balik semula kepada senarai soalan. Okey, jadi itu sahaja penerangan daripada saya. Okey, ada apa-apa soalan setakat ni? Yang tak faham boleh tanya. Kalau tak faham boleh tanya. Tertinggal sikit tadi. Okey, yang ni dalam Python. Dalam Python, yang ni adalah division. Kalau kita buat X bahagi 50, yang ni kita panggil sebagai, ni dalam Python bukan dalam Java. Kalau dalam Python, yang ni kita panggil sebagai floor division. Okey, jadi kalau kita buat X, kita buat //50. Dalam Python, benda ni kita panggil sebagai integer division. Integer division ataupun kita panggil sebagai floor division. Okey. Satu lagi, dalam Java atau nak tengok balik coding. Okey, boleh sekejap saya
pergi balik kepada coding. Mana tadi coding dia? Ni, okey. Okey, ni coding dia. Okey, nampak Yang ni saya gunakan floor division. Yang ni division nampak beza. Yang ni kita panggil sebagai integer division. Integer ataupun kita panggil sebagai floor division. Okey, yang ni kita panggil sebagai float division. Okey, ni float division. Okey, sebab tu dalam Python bila kita gunakan bahagi, kita akan dapat point kat belakang. Contohnya dekat sini kan. Bila kita bahagi tadi, kita ambil RM80. Bila kita ambil RM80, dia akan dapat X modulo 50 bahagi dengan 10, dia akan dapat ni bahagi dengan 50. Yang ni dia modulo, 80 modulo dengan 50 adalah bersamaan dengan 30. Dan bila 30 tu kita bahagikan dengan 10. Okey, yang kita bahagikan dengan 10, dia akan dapat 3.0. Kenapa dalam Python dapat point kosong kat belakang? Dia dapat point kosong kat belakang sebab yang ni adalah simbol float division, simbol float division. Jadi bila kita ambil je float division, mesti akan ada point dekat belakang, mesti ada point kosong kat belakang sebab kita gunakan float division. Sebab tu dekat bawah ni kita kena format balik. Kita punya output kepada general format untuk kita buang point kosong dekat belakang semula. Okey. Dan sebenarnya ada banyak cara untuk buat floor division ni, ada banyak cara. Tak semestinya guna cara ni, ada banyak cara lain. Selain pada gunakan benda ni, kita boleh gunakan casting. Jadi solution kepada Java ataupun C++, pelajar boleh gunakan casting untuk dapatkan integer division. Jadi apa yang perlu pelajar buat? Pelajar boleh buat intx ni. Okey, intx dengan not 50. Bukan not 50 tak ada masalah. Yang masalah dekat not 10. Sekejap. Okey, betul. Not 50 ni kita nak gunakan apa? Nak gunakan integer division. Tapi dalam Java, apa yang kita perlu buat untuk gunakan integer division ataupun floor division, salah satu caranya adalah dengan menggunakan int data type kepada kita punya nilai X. Jadi kalau dalam Java ataupun dalam C++, dalam C atau dalam C++, okey, bila mana kita ada integer, kita bahagikan dengan integer, okey, hasil bahaginya akan jadi integer. Okey, yang ni konsep apa yang kita sebut dalam Java, C atau C++, konsep kita panggil sebagai integer division. Okey. Jadi kalau dalam Java atau C atau C++, bila mana kita ambil nombor integer, bahagi dengan nombor integer, hasilnya kita akan dapat integer. Okey. Sebagai contoh, katakanlah saya ada nombor 10. Okey. Saya bahagikan dengan 4. Dalam matematik, kita akan dapat 10 bahagi 4, kita akan dapat 2.5. Okey. Dalam Python, 10 bahagi 4, kita akan dapat 2.5. Tetapi benda ni tak berlaku dalam Java atau C atau C++. Dalam Java atau C atau C++, 10 bahagi 4 kita akan dapat 2. Kenapa kita dapat 2 dalam Java atau C atau C++? Kerana dalam Java atau C atau C++, bila mana integer bahagi dengan integer, hasil bahagi juga akan dapat integer. Okey, benda ni kita namakan sebagai integer division ataupun kadang-kala dipanggil sebagai floor division. Okey. Boleh
Jadi macam mana dalam Java nak dapatkan 2.5? Jadi dalam Java, kalau kita nak dapat 2.5, kita kena jadikan X ni, tak boleh jadikan sebagai integer, kena jadikan sebagai float. Jadi dalam Java, C atau C++, bila mana float, sekejap tak nampak pula. Okey, yang ni dalam Java atau C atau C++, bila mana float, kita bahagikan dia dengan integer, hasil bahagi kita akan dapat float. Okey. Jadi kalau kita nak dapat 2.5, okey, dalam Java kalau nak dapat 2.5, kita kena jadikan X ni sebagai float ataupun sebagai double. Okey. Ada apa-apa soalan setakat ni? Yang masih lagi kurang faham boleh tanya. Jadi kalau tak ada apa-apa soalan, kita akan berhenti dekat sini. Terima kasih semua kerana sertai kelas pada malam ni. InsyaAllah kelas kita akan sambung pada masa akan datang. Okey, saya akan bagi notis dalam grup. Ada apa-apa soalan setakat ni? Ada, sir. Okey, tak ada. Lin Shinjin dia tanya, cikgu kalau guna loop pun boleh kan untuk soalan ni? Boleh. Okey. Kalau tak nak guna if else, nak guna loop pun boleh, tapi kena tolak satu-satu lah. Tolak 50, 50, 50 sampailah duit tu habis. Boleh Boleh Lin Shinjin, nak guna loop pun boleh. Ada soalan lain tak? Okey, kalau tak ada soalan lain, kita berhenti setakat sini. Terima kasih semua, jumpa lagi pada masa akan datang.